Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam Jumaat, yang mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berhimpun bersama-sama di dalam satu majlis ilmu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Pelita Penuntut karangan Syekh Syekh Muhammad Syafi'i Lengkih Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan sambung. Kalau kitab Jawi saya ni muka surat 5. Muka surat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Baris yang ke-10 daripada atas. Baris yang ke-10 daripada atas, muka surat 5. Dan belajar olehmu. Situ Muka surat 5, baris yang ke-10 daripada atas, kitab Jawi. Kitab Rumi saya tak pasti. Siapa ada kitab tu boleh tengok lah. Jadi kitab kita ni baru mula sebenarnya. Baru pertemuan tak silap baru 3-4 kali. Jadi
kitab kita ni kita nak bicara masalah adab penuntut dan juga orang belajar dan juga orang yang mengajar. Ni dah ajar kita cara menuntut ilmu. Cara kita menuntut ilmu. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan belajar olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu fiqh. Jadi kita dah habis dah dulu. Dah habislah perbicaraan kita berkenaan tentang kemuliaan ilmu. Kita dah habis bicara tentang kemuliaan ilmu. Hari ini termasuk pula kita masuk pula wajib kita belajar dan menuntut ilmu. Wajib kita belajar dan menuntut akan ilmu fiqh. Ni tengok. Dia ilmu fiqh ni dia kena belajar. Sebab nak mengetahuikan hukum syariat. Sebab kita nak belajar hukum syariat. Kata musannif, dan belajar olehmu dan menuntut olehmu. Belajar menuntut tu akan ilmu fiqh. Kena belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dipanggil ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu syariat ni lah membawa kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu syariat. Ni penting. Baik, sebab apa boleh kata wajib? Sebab apa boleh kata belajar ilmu dan menuntut ilmu akan fiqh? Sebab apa dituntut bagi kita tu belajar ilmu fiqh? Sebab apa? Kerana bahawasanya ilmu fiqh itu ialah sebaik-baik ilmu. Sebaik-baik ilmu. Sebaik-baik ilmu mana? Yang menyampaikan yang memimpinkan kita. Jadi ilmu fiqh ni lah memimpinkan kita. Kalau tak ada ilmu fiqh, tak ada kita ni, tak ada pemandu kita ni. Tidak ada guide. Kita tak ada guide. Pemandu tak ada. Sebab tu lah ibaratnya macam kita lah, orang belajar. Ibaratnya orang belajar tu dia tak ada kitab. Ibarat dia begitulah. Sebab tu dituntut kita tu. Begitu juga masalah ilmu agama. Tak dapat tidak mesti kena tahu ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh tu lah sebagai pemandu kita. Memimpin kita. Satu. Dan menarikkan kita kepada sekalian kebajikan. Ilmu fiqh ni pula dia membawa pada kita ni pada sekalian kebajikan. Sebab fiqh ni maklum. Bila sebut fiqh ni iaitu dengan mana hukum hukum taklifiyah. Ahkamullah, hukum Allah Taala. Dia membawa kepada kita kebajikan. Macam mana kebajikan? Tengok kita semayang. Bila kita semayang tu kena ada hukum fiqh. Tiap-tiap kita ni perbuatan kita ni tak terlepas daripada hukum. Sebab tu kata hukum fiqh tu sebaik-baik pemimpin. Lagi pula dan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Lagi pula ilmu fiqh tu membawa kita takut pada Allah Ta'ala. Memang betul. Sebab apa? Tengok. Kalau kita ada ilmu fiqh, kita nak tinggal semayang pun takut. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu fiqh. Cuba orang tak belajar ilmu fiqh. Dia tak takut. Dia tinggal semayang pun dia tak takut tinggal semayang. Dia boleh tinggal semayang ikut dan.
Sebab apa? Sebab dia tak belajar fiqh. Dia tak cari belajar fiqh, tak menuntut ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh dia kena tuntut. Dia kena belajar. Satu lagi, ilmu fiqh ni banyak perbahasannya. Banyak dipanggil hukum-hukum. Kalau kita tengok, ulama dulu dia buat kitab berjilid-jilid pada permasalahan fiqh. Kalau kitab tauhid tak banyak. Kitab tauhid ini kalau besar-besar pun, habis-habis pun 3-4 jilid. Contoh kitab Syarah Mawaqif, 2 jilid je. Tak maaf, Syarah Mawaqif 4 jilid. Itu tauhid yang paling tinggi lah tu. Syarah Aqaid, 2 jilid je. Tapi tu kitab tauhid besar dah. Tak sama seperti fiqh. Tapi fiqh ni perbahasan dia banyak. Mulai daripada bab ibadat, kemudian disusuli dengan bab muamalat, kemudian disusuli dengan bab munakahat, kemudian disusuli dengan bab jinayat. Kemudian satu bab tu banyaklah fasal dia pula dah. Ada bab-bab dia pula dah. Sebab tu kita kata ilmu fiqh tu banyak. Kalau kita belajar sebuah kitab fiqh tak memadai lagi. Kena belajar banyak fiqh, banyak kitab. Baik, habis. Kerana bahawasanya dan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Habis itu. Dan ialah apa? Tulis. Ialah iaitu ilmu fiqh. Dan ialah ilmu fiqh itu seadil-adil daripada segala jenis yang adil. Ilmu fiqh ni dipanggil segala adil. Hukum Allah Ta'ala tu bila ilmu fiqh ni adil. Seadil-adil daripada segala jenis yang adil. Kalau kita kata pemimpin adil, ilmu fiqh tu paling adil sekali. Kalau kita kata orang adil, yang paling adil sekali hukum ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni paling adil. Tengok adil tak adil macam mana. Contoh bab qisas. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Tengok hukum qisas. Nak kata adil ke mana? Kalau dia bunuh orang, wajib dibunuh balas. Tu kata adil. Nampak tak? Orang mencuri. Adil bagi macam mana? Dipotongkan tangan dia. Dengan ada syarat-syarat dia lah. Tu adil. Allah Ta'ala bagi tunjuk kat dunia, dalam dunia ni dah. Itu kata adil. Tengok. Banyak lagi orang berzina. Tengok kata hukum fiqh tu adil. Macam mana? Bila berzina, bagi lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin. Yang tidak pernah berkahwin. Hukum sebat 80 sebatan. Tu kata adil. Dia buat satu perkara, ada hukuman dia. Ni panggil hukum pemerintah lah. Tu nak kata, kalau kita kata pemerintah yang adil, hukum fiqh tu lah seadil-adil daripada segala jenis yang adil. Tak ada lain jenis yang adil dah, melainkan hukum fiqh yang paling adil sekali. Tu maksud dia. Tu dia. Sebab apa boleh kata ilmu fiqh tu seadil-adil daripada segala jenis yang adil? Sebab apa? Kerana bahawasanya ia ilmu fiqh itu ilmu yang menyatakan sekalian syariat-syariat. Kan tak? Tengok. Dia kata ilmu fiqh ni nak menyatakan hukum-hukum syariat. Nak menyatakan sekalian syariat-syariat. Tu maksudnya. Dan sekalian hukum-hukum yang tiada ada zalim kepada keduanya. Sekali-kali. Apa maksud keduanya? Yang tiada ada zalim pada keduanya, yakni pada sekalian syariat dan pada sekalian hukum. Tu maksud kata ilmu fiqh ni dia kata sebab apa? Bahawa ilmu itu yang menyatakan sekalian syariat. Sebab ilmu fiqh ni lah nak menyatakan hukum segala syariat. Syariat semayang,
muamalat, munakahat, jenayat. Tengok, kita nak pergi haji. Ada belajar hukum bab haji dulu. Zakat begitu juga. Semayang begitu juga. Nak semayang kena belajar hukum bab semayang. Itu syariat. Itu syariat. Habis itu. Dan sekalian hukum-hukum yang tiada ada zalim pada kedua-duanya. Sekali-kali tak ada zalim. Allah Ta'ala buat tu adil dah. Tak ada zalim. Semua limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada zalim. Habis itu. Dan lagi bahawasanya ilmu fiqah. Ilmu fiqah lagi. Tengok dia cerita. Dan lagi bahawasanya ilmu fiqah ialah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya kepada jalan itu. Ilmu yang menunjukkan manusia. Ilmu fiqah ni lah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya. Dengan lemah lembutnya manusia itu kepada jalan itu yang mempersampaikan dia kepada yang ditututi. Jadi ilmu fiqah ni lah dia mengajar kita, menunjuk kita dengan cara lemah lembut manusia. Tengok, kita ni beradab, lemah lembut. Nak ambil semayang pun ada tata tertib dia. Bukan boleh kata ambil semayang bung-bung gitu, bukan. Ada lemah lembut dia apa? Sebelum kita ambil semayang apa? Baca bismillah dulu. Lepas tu basuh tangan sunat dulu, basuh. Basuh. Lepas tu baru baca. Bukan terus ni, baca niat dulu. Lepas tu sapu kepala, sapu semua. Meratakan. Bukan satu bomb je tu, tak. Lemah lembut. Tangan basuh elok, nampak? Tu cara lemah lembut. Bukan cara kasar. Ilmu fiqah tu mengajar kita tu secara lemah lembut pada manusia. Nampak tak? Tengok. Begitu juga. Bab semayang begitu juga. Dalam semayang tu ada ketenangan. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Kemudian kita baca dengan Fatihah. Macam mana kita belajar baru ni Fatihah? Lebih kurang ada 25 saat. Kita baca tak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bukan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Bukan begitu, bukan satu nafas dak. Ada lemah lembutnya. Sami'allahu apa tu? Allahu akbar ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Ada lemah lembut dia. Bukan tergopoh-gapoh dak dalam semayang. Sebab tu kita kata fiqah tu kena belajar. Tu dia. Baik. Lagi bahawasanya ilmu fiqah ialah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya. Dengan lemah lembut manusia tadi tu kepada jalan itu yang mempersampaikan dia kepada yang dituntuti. Benda yang kita tuntut apa? Nak semayang. Nak ambil wuduk. Cara lembut. Beristinja. Lagu mana kita beristinja. Membersihkan najis. Macam mana? Jadi kita cara buat tu cara lemah lembut. Habis itu. Dan iaitu. Tengok. Dan iaitu pada yang dituntutinya. Apa perkara yang dituntut tadi tu? Apa dia? Jalan itu yang mempersampaikan dia kepada yang dituntut itu apa dia? Dan iaitu perkara yang dituntut tadi tu apa dia? Apa dia perkara yang mempersampaikan kepada yang dituntut tu? Iaitu kemenangan. Iaitulah kemenangan.
Itulah yang dikatakan perkara yang dituntuti itu, iaitulah kemenangan. Kemenangan. Dan mencapaikan dengan bahagia. Kita nak mencapaikan kebahagiaan. Belajar ilmu fiqh ni nak belajar nak mencapaikan kebahagiaan. Nak mencapaikan kesempurnaan dalam ibadat kita. Tengok orang nak keluar zakat. Cara lemah lembut. Nak menyempurnakan ibadat kita. Sebab tu kita maklum bila keluar zakat ni benda wajib. Benda wajib. Ada hikmah dia tu. Tengok. Habis. Dan mencapaikan dengan bahagia yang berkekalan. Yang ialah kemenangan tadi tu sampai kepada rahmat Allah. Kita nak daripada sampai kepada rahmat Allah. Kita nak Allah Ta'ala turunkan rahmat pada kita. Kita buat kebajikan ni, kita nak kata Allah Ta'ala turunkan kebajikan pada kita. Rahmat Allah. Kebajikan Allah. Tu dia. Dan lemah lembutnya. Lembut Allah. Bukan kata Allah Ta'ala tu lemah lembut. Atau Allah Ta'ala tu ada sifat lemah lembut. Maksudnya apa? Allah Ta'ala berikan kebajikan kepada kita. Itu maksud kata lemah lembut. Nanti kata, Allah Ta'ala ada sifat lemah lembut ke Ustaz? Itu sifat manusia. Mustahil pada akal. Maksud di sini yang dikatakan lemah lembut, iaitu Allah Ta'ala tu berikan kebajikannya. Dan ampuninya. Lagi pula nak menyampaikan pada pengampunan Allah Ta'ala. Ampuninya. Kitab tu lagu mana tu? Ampuninya ke apa? Ampunnya ke ampuni? Cuba tulis di ruang komen. Kitab Rumi dia tulis apa? Ampuninya ke apa? Kitab tak jelas. Ampunnya ke macam mana? Tolong tulis kat ruang komen. Ampuninya. Betul. Pengampunlah. Ampuninya. Ampun. Baik. Betul. Ampuninya. Dan ampuninya Allah. Jadi kita nak sampai pada rahmat Allah dan juga pada pengampunan Allah. Itu maksud dia. Dan lemah lembut Allah. Maksud lemah lembut ni, yakni Allah Ta'ala berikan kebajikan pada kita. Di situ. Lagi. Dan ialah ilmu fiqh juga. Boleh diserupakan dengan kota. Jadi bandingan ilmu fiqh ni seperti kota. Maksudnya binaan yang menutupi. Bila sebut kata fiqh, bandingan ni seperti kota. Apa kota? Dia menutupi. Binaan-binaan tu menutupi dan menyelamatkan benda-benda yang dan juga orang di dalamnya. Seolah-olah kata kalau kita belajar ilmu fiqh ni, kita duduk dalam tu. Duduk di dalam kota. Maksudnya kita tu dijaga, ditutupi. Bukan kata buka luar ikut dan kita pergi mana, tak. Seolah kata kita ada kota. Tu belajar ilmu fiqh tu. Seolah kata binaan tu nak menutupkan dan menyelamatkan perkara-perkara yang ada dalam kota tu. Tu ilmu fiqh tu. Itu bandingannya. Ilmu fiqh juga. Dan ialah apa? Ialah ilmu fiqh. Dan ialah ilmu fiqh tu juga boleh diserupakan dengan kota yang menahani jahil. Tak kena. Yang menahani dan melepaskan yang menututinya. Menahani, betul.
dan melepaskan yang menutinya menuti pekah. Jadi diibaratkan ilmu pekah tadi tu disupakan dengan kota nak menahankan, benteng. Nak menahankan, nak melepaskan. Nak memberi kelepasan kepada orang yang menuntut ilmu fiqah. Itu maksudnya. Menahan ni maksudnya seolah kata benteng nak tutup. Bila duduk dalam kota tu, ada benteng. Ada undang-undang dia. Itu ilmu fiqah. Tengok. Dan belajarnya. Belajar siapa? Tulis. Dan belajarnya, belajar bagi orang yang belajar tadi. Dan belajarnya penuntut. Perlindungan boleh juga. Dan belajar orang yang belajar tadi tu daripada sekalian kesusahan-kesusahan dan balak-balak. Bala ni panggil ujian. Bala ni dipanggil ujian. Tulis itu. Dan balak-balak. Ujian-ujian. Yang masuk di dalam jumlahnya. Jumlah ni dipanggil perhimpunannya. Yang masuk di dalam jumlahnya, perhimpunan. Balak tadi tu. Jumlahnya apa? Jahil. Jadi tengok. Jadi belajar ilmu fiqah ni nak mengelakkan daripada sekian kesusahan. Kalau kita belajar fiqah ni, nak mengelakkan segala sekalian kesusahan dan bala-bala yang masuk di dalam jumlah dia tu. Jumlah bala tu jahil. Dengan suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Tu dia. Habis. Dan tegahan-tegahannya. Dan daripada tegahan-tegahan pada Allah Ta'ala. Protection. Protection. Nak protect lah. Nak menjaga. Tengok. Dan tegahan-tegahannya, tegahan-tegahan Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata dan belajarnya, orang belajar tadi daripada sekalian kesusahan dan bala-bala yang masuk dalam jumlah tu jahil. Kerana bahawasanya jahil dengan keduanya itu. Dia panggil sebesar-besar kesusahan dan bala-bala. Ibaratnya orang yang tak belajar ni. Orang yang tak belajar daripada sekalian kesusahan dan bala tu, dia masuk kata dia tu jahil dengan surah Allah Ta'ala. Sebab apa? Tengok. Surah Allah Ta'ala suruh semayang. Tiba-tiba kita tak belajar. Bila tak belajar, kita jahil. Maka kata dia, orang yang jahil tadi dengan kedua-dua tadi, itu dikatakan sebesar-besar kesusahan dan bala-bala. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kita takut zaman sekarang ni, maklumlah saya tak sempat Ustaz nak belajar. Dan kita kata dia jahil. Tak sempat belajar. Maka di situ bila dia kata begitu, itu yang dia katakan dikatakan orang jahil tadi dipanggil sebesar-besar kesusahan. Allah, orang tak belajar ni dipanggil sebesar-besar kesusahan. Duduk dalam susah. Dan lagi pula bala. Penuh dengan ujian. Itu panggil bala. Bala ni penuh dengan ujian. Macam mana contoh? Seperti barang yang tiada tersembunyi. Seperti perkara yang tiada tersembunyi. Tulis itu. Yang tiada tersembunyi, iaitu daripada tiap-tiap orang. Iaitu daripada tiap-tiap orang. Tak tersembunyi. Orang jahil ni kita boleh tahu. Memang tak tersembunyi dah. Kejahilannya. Dia nak sembunyi tak boleh. Kejahilan ni kadang-kadang Allah Ta'ala zuhirkan pada dia dah. Dia jadi jahil. Nak semayang pun tak kena.
Nak ambil wuduk pun tak kena. Allah Ta'ala zahirkan pada dia tu jahil. Kita boleh kenal. Kita tengok sesuatu tu dalam semayang, kita tahu dah. Bukan kita nak tilik ke hal orang, tak. Tapi Allah Ta'ala, kita boleh tahu. Perkara tu tak tersembunyi daripada tiap-tiap orang. Tak boleh sembunyi. Kalau kita jahil tu, Allah Ta'ala tahu dah. Silap-silap orang lain boleh tahu tentang kita jahil. Tu dia. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata ilat? Sebab apa boleh kata belajar tadi tu, pada sekali kesalahan tu, bala tu masuk dalam jumlah dia tu, perhimpunan tu. Sebab apa? Perhimpunan jahil dengan suruh Allah Ta'ala tadi, sebab apa? Ni bukan ilat situ. Sebab apa boleh kata yang jahil dengan kedua-dua tadi tu sebesar-besar kesusahan, sebab apa? Bala kerana tidak dapat beramal dan Allah, tak tahu benda yang disuruh dan ditegah. Betul ke Ustaz? Bala kerana tidak dapat beramal dan mentaati Allah Ta'ala. Ya betul. Kita tak tahu benda yang disuruh dan ditegah. Ya betul. Itu panggil bala. Sebab apa tu? Sebab kita tak belajar. Sebab dia katakan belala tu kerana tidak dapat beramal dan mentaati. Sebab apa? Sebab apa tak dapat beramal dan mentaati? Sebab kita tak belajar. Ajarkan orang zaman. Dengan sebab kita tak belajar itulah dikatakan Allah Ta'ala turunkan bala kepada kita. Yang main-main. Ini bukan perkataan saya, perkataan kitab. Ini sebut dalam kitab. Kadang-kadang Allah Ta'ala turun bala pada orang tu dengan sebab tak belajar. Kerana jangan kita kata tengok orang tu, Ustaz. Kerana orang mengadu kat kita. Saya Ustaz semayang semua okey. Tapi tak tahulah semayang kena tak kena. Contoh. Tapi ada je bala kat saya ni. Boleh jadi, wallahualam, kita bukan nak kata kat dia. Boleh jadi kata itu ujian bagi dia. Sebab apa? Dengan sebab dia tak belajar, Allah Ta'ala turunkan bala pada dia. Na'udzubillah min zalik, minta jauhlah kita. Tu dia. Habis itu. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai. Ni. Sebab apa boleh kata jahil dengan sebesar-besar kesusahan itu dan bala-bala. Sebab apa boleh kata jahil dengan kedua itu ialah sebesar-besar kesusahan dan sebesar-besar bala. Sebab apa? Kerana bahawasanya ini ilat pada kata kesusahan tadi, tengok. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqah lagi warak, lagi yang warak. Nak warak ni dipanggil tarkus syubhat. Dia fiqah kalau ada tasawuf, fiqah kalau ada tasawuf dia lagi hebat. Bila sebut kata dia tu faqih, kemudian warak. Warak ni tarkus syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqah lagi yang warak, yakni amat menjauhkan daripada yang haram-haram, akan sebagai jauh yang sempurna itu panggil warak. Warak tu kata dia, yakni amat menjauhkan daripada yang haram-haram, akan sebagai jauh yang sempurna itu. Dia kata tengok. Satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqh tu lagi yang warak tu, terlebih sangat menyusahkan atas syaitan-syaitan daripada 1000 orang yang abid. Apa dia? Apa dia 1000 yang abid? Yakni berbuat ibadat dengan ketiadaan fiqh. Tengok orang semayang. Dia tidak ada ilmu fiqh. Walaupun kita kata orang abid tu 1000 orang sekalipun. Bagi syaitan tu mudah je. Dia nak tipu kita.
Dia nak bagi syaitan tu mudah saja nak tipu orang yang abid. Orang yang abid ni sentiasa taat tapi tak belajar ilmu fiqh pun. Buat tasawuf je contoh. Berzikir kuat. Tapi kita kata dia ni orang abid. Tapi dia tak ada ilmu fiqh. Apabila tidak ada ilmu fiqh, maka syaitan nak menipu tu senangnya. Adapun orang tu alim ilmu fiqh, itu menyusahkan di atas syaitan. Syaitan nak tipu kita tak boleh dah. Dia main hantar general-general dia. Syaitan nak tipu kita tak boleh dah. Kalau kita ada ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni penting. Bukan kata dalam bab semayang, dalam bab apa-apa sekalipun. Baik. Abid tu yakni berbuat ibadat dengan ketiadaan fiqh. Tu abid. Abid ni orang yang beribadat ni. Dia kata berbuat ibadat dengan ketiadaan fiqh. Macam mana orang buat ibadat tak ada fiqh? Tak? Boleh jadi? Ikut dan je. Nak berzikir macam mana? Orang abid nak mengatik daripada malam sampai lepas subuh pun boleh. Contoh. Dia abid. Tapi jahil. Baik. Yakni berbuat ibadat dengan ketiadaan fiqh. Sebab apa? Kerana bahawasanya orang yang alim dengan ilmu fiqh itu jadi seteru syaitan, jadi musuh syaitan. Orang alim dia akan jadi musuh bagi syaitan. Tu. Sebab apa boleh kata jadi seteru syaitan? Sebab apa boleh kata orang yang alim dengan ilmu fiqh tu jadi seteru syaitan? Kerana bahawasanya syaitan menyuruh ia syaitan akan manusia dengan fusuk dan kejahatan-kejahatan dan kufur. Apa fusuk? Tulis fasik. Tulis itu Haji Karam Zaman. Fasik ni apa? Apa maksud fasik? Saya dah beritahu dulu lah. Tak silap dah beritahu Kak Hajar Rohana dengan Kak ini dalam kelas bahasa Arab. Apa dia fasik? Siapa tahu fasik? Kuat itu saya dah beritahu dah kat dalam ni, dah beritahu dah juga. Fasik. Apa orang fasik? Dia kata fusuk. Fasim wawqaf. Kerana bahawasanya syaitan menyuruh ia syaitan akan manusia dengan fusuk. Apa fusuk? Dan kejahatan dan kufur. Dan jalan yang salah daripada yang sebenarnya. Fasik berkekalan dan dosa. Kurang berapa tepat? Kurang tepat. Siapa boleh tolong jawab? Siapa Kak ini ke? Hajar Rohana? Haji Yaakob ke? Saya dah beritahu dah sebelum ni. Fasik, apa dia fasik? Tolong tulis di ruang komen. Fasik berkekalan dan dosa. Tak menjalankan surah Allah Ta'ala. Jahil ilmu agama. Apa dia? Tak berapa tepat. Hajar Rosita tak berapa tepat. Pergi tanya kakak dia. Hajar Rohana. Kokok dia tahu. Dia tahu dah tu. Tapi tak ada orang, dia tak tulis. Saya dah beritahu dah fasik. Tak silap saya dalam ni pernah beritahu fasik tu apa. Tak ada orang boleh tolong Baik. Fasik ni apa dia? Al-khuruju an ta'atillah. Al-khuruju an ta'atillah. Al-khuruju an ta'atillah ta'ala. Keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala itu dipanggil orang fasik. Al-fisku bimakna khuruji an ta'atillah. Orang fasik itu dia keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala. Bukan betul sama dosa kecil
Dia keluar bertaat pada Allah Ta'ala. Itu orang fasik. Dia buat dosa besar juga. Fasik ni umum. Tak kira dosa kecil atau dosa besar. Bila sebut fasik, al-khuruju an ta'atillah. Dia keluar daripada taat pada Allah Ta'ala. Jadi syaitan, dia nak menipu. Dia jadi seteru. Dia menyuruh akan manusia tu dengan fasik. Apa? Dengan keluar daripada taat kepada Allah Ta'ala. Tak kena. Saya dah beritahu dah takrif dia dulu. Kat ini. Keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala. Al-khuruju an ta'atillah. Itu takrif dia. Bila khusus semayang, dia tak semayang. Sebab tu kata fasik. Orang fasik. Bukan sentiasa melakukan dosa, tak juga. Tapi nak cerita kata, dia keluar bertaat. Kalau semua ni, dia tak buat. Bukan sentiasa buat dosa berurut dah. Bukan itu. Dia tak buat taat pada Allah Ta'ala. Baik, tengok. Jadi, syaitan tadi, menyuruhlah ia syaitan akan manusia dengan fasik dan kejahatan-kejahatan. Dan kufur. Jadi dia orang syaitan ni nak menyesatkan kita jadi kufur. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Zaman sekarang ni Allah macam-macam. Bab kufur ni, kalau bab kufur ni na'udzubillah min zalik, minta jauh. Orang Islam kita pun kadang tergugat juga. Dia tergugat juga. Kesian. Bila bagi orang murtad jadi kufur. Bila murtad ni jadi kufur. Bukan sebarang. Jangan main-main. Bukan boleh sewenang-wenang je jadi murtad. Itu semua kerjaan syaitan. Syaitan dia menyuruh manusia buat lagu tu. Tapi kita tak nampaklah syaitan. Ustaz, mana ada syaitan suruh saya, Ustaz? Memang kita tak nampak. Pada walhal hakikatnya ada. Kita yang tak nampak. Dia nak nampak kita. Tu dia. Tengok. Tengok. Bahawasanya. Mana tadi? Dan bahawasanya. Dan jalan yang salah. Dan jalan yang salah daripada yang sebenar. Lagilah syaitan tu, dia menunjuk perkara yang salah daripada perkara yang sebenar. Dia tak tunjuk daripada kita benda yang sebenar. Dia tunjuk jalan yang salahnya. Tu kerjaannya. Kerjaan syaitan. Habis. Dan bahawasanya ya alim dengan ilmu fiqah itu menyuruh ia orang alim tadi dengan ilmu fiqah tadi menyuruh apa? Akan mereka itu dengan iman dan taat. Yang orang alim fiqah, dia menyuruh kita tu supaya kita taat. Supaya kita beriman. Dan menyeru ia orang yang alim dengan ilmu fiqah tadi menyeru apa? Akan mereka itu beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah Ta'ala yang Rahman. Yang orang alim fiqah, dia doa pada kita. Mudah-mudahan kita ni terlepas daripada jalanan syaitan kepada jalanan Allah Ta'ala yang Rahman. Dan tiada hasil daripada abid suatu daripada ini. Tak hasil tu sekalian kelakuan-kelakuan. Tak hasil daripada orang abid tadi. Suatu daripada ini sekalian kelakuan-kelakuan. Bila tu kata tak hasil? Apabila ia abid tu tidak alim dengan ilmu fiqah. Jadi tengok. Orang abid,
Dia tidak hasil lah daripada ini sekalian kelakuan-kelakuan. Kelakuan itu tak hasil. Tak mencapai. Tak mendapat. Sebab apa? Tak mendapat tadi itu, tak mencapai tadi apabila ia tidak alim dengan ilmu fiqah. Kalau orang tak alim ilmu fiqah, dia tak mengetahui ilmu fiqah, alim-alim ni mengetahuilah. Maka dia tak dapat. Bahkan berbuat ibadat ia abid atas ketiadaan tetap pada hukumnya. Tengok orang abid. Dia buat ibadat. Kadang-kadang tak tepat. Ataupun kita kata ketiadaan tetap pada hukum. Tu orang abid. Tu dia. Habis itu. Itu dikatakan orang abid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian itu juga. Apa demikian itu juga? Dan demikian itu juga. Yakni seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati tadi. Seperti itu jugalah. Wajib juga belajar. Wajib juga belajar dan mengetahuikan sekalian perangai-perangai. Perangai ni tabiat. Tulis itu. Perangai ni namanya tabiat. Wajib juga belajar dan mengetahuikan sekalian perangai-perangai tabiat. Umpama pemurah dan penyayang dan penakut dan berani dan takabur dan merendah diri dan aifah yakni terpelihara daripada yang haram. Tengok. Wajib juga kita belajar dan mengetahuikan sekalian perangai-perangai umpama pemurah. Kena belajar. Kena tahu belajar. Contoh ilmu akhlak betul. Apa sifat pemurah, apa sifat penyayang. Kena tahu benda tu. Ni yang panggil ilmu kehidupan ni. Pemurah macam mana, penyayang macam mana, kena belajar. Penakut, ini takut pada Allah Ta'ala, berani, kena tahu benda tu. Takabur macam mana, orang besarkan diri, merendah diri macam mana. Dan aifah, apa aifah? Yakni, dia nak tafsir pada ifah. Yakni terpelihara daripada yang haram-haram. Kita kena tahu mana perkara-perkara yang haram. Kena jaga. Dan melebihi yang ditegahkan. Perkara yang melebihi itu kita tegahkan. Kena tahu juga. Yang ini terpelihara pada perkara yang lebih. Dan taat jimat. Dia kata taat jimat. Kitab tu tulis apa? Taat jimat ke apa? Taat jimat ni dia panggil sifat jimat. Taat jimat. Dan kitab tulis apa? Taat ke naat? Taat ke naat jimat? Cuba tulis dalam ruangan komen. Dan taat jimat. Apa taat jimat? Sangat jimat. Sangat Kitab saya lain taat jimat. Taat jimat ni dia panggil sifat jimat. Tulis itu. Sangat jimat. Bukan sangat tu. Dan sifat jimat. Tulis itu. Bukan sangat jimat, sifat jimat. Betulkan sikit. Kalau sangat jimat tu macam lain pula. Taat. Ta'ainta. Taat jimat. Ini sifat jimat. Dan lainnya lain daripada sifat jimat. Tengok. Itu yang dikatakan wajib kita belajar
ilmu kelakuan. Belajar wajib juga kita belajar ilmu kelakuan hati. Wajib kita belajar perangai-perangai taat jimat. Betul. Itu kita jari lah tu. Haji sini tu. Guna kita jari tu. Taat tu maksudnya sifat jimat. Sifat jimat cermat. Kena tahu, belajar. Dan lain daripada taat jimat. Sebab apa? Kerana bahawasanya takabur dan penyayang dan penakut dan melebih-lebihi itu haram. Dan melebih-lebihi itu ialah haram. Bahawasanya takabur dan penyayang dan melebih-lebihi itu haram. Ya, betul. Taat jimat ni sifat jimat. Betul Jadi bahawasanya takabur dan penyayang. Penyayang tu tulis. Bukan sayang itu Penyayang di sini dengan mana bakhil. Tulis itu. Kedekut. Penyayang. Duk sayang ke duit. Duk berjimat. Tengok ni haram. Sebab apa boleh kata ditegahkan dan sifat jimat dan lainnya? Sebab apa? Kerana bahawasanya takabur dan penyayang. Penyayang itu tulis bakhil. Lama ingat penyayang apa Ustaz? Bakhil. Kitab ni jangan keliru Penyayang di sini bakhil. Dan bakhil dan penakut dan melebih-lebih itu haram. Hukumnya haram. Penakut di sini maksudnya penakut apa? Maksud kata penakut ni melawan seteru. Melawan musuh. Maksud takut pada, tulis penakut di sini ni takut pada seteru. Takut pada pihak lawan. Tulis itu. Kerana bahawasanya takabur dan penyayang. Takabur ni orang yang membesarkan diri. Ya betul, saya harta. Itu panggil penyayang. Penakut. Penakut tu maksudnya melawan. Penakut ni pengecut, betul. Ataupun kita kata pengecut melawan seteru. Dan melebih-lebihi itu ialah haram. Hukum ni haram. Habis itu. Dan tiada dapat hendak memeliharakan daripadanya. Melainkan dengan mengetahuinya dan mengetahukan barang yang melawan akan dia. Dan tiada dapat hendak memeliharakan. Tak dapat tu nak memeliharakan daripadanya. Daripada takabur. Tak dapat kita nak menjaga takabur, bakhil, penakut, melebih-lebih tu. Tak dapat tu melainkan melainkan dengan mengetahuinya. Kita mengetahuikan perkara takabur dan mengetahuikan barang yang melawan akan dia, akan takabur, penyayang dan sebagainya. Tengok. Tak dapat kita nak jagakan melainkan apa? Kita tahu benda tu. Kita tahu takabur tu apa. Takabur tu membesarkan seseorang diri tu kepada orang lain. Bakhil tu apa? Kita tahu bakhil tu orang tu jenis tak keluar duit. Bakhil. Kedekut kita kata. Kemudian kita kata pengecut. Dan melebih-lebihi. Maksud melebih-lebihi ni maksud membazir. Dia gini melebih-lebih ni perkara yang melebih. Perkara lebihan. Dia orang kita semua cakap membazir. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia ada dua. Satu membazir, satu israf. Israf ni kita menggunakan, contoh ambil wuduk. Kita melebihkan air wuduk. Kalau kita panggil membazir kan, contoh air banyak, lepas tu kita ambil wuduk. Orang itu mesti cakap membazir kan. Itu dia panggil israf. Apabila perkara lebihan di dalam perkara yang harus, kita buat benda yang lebih dalam perkara yang harus, itu dipanggil israf.
Adapun perkara yang kita buat lebihan, jatuh pada maksiat, itu dipanggil membazir. Ataupun jatuh pada perkara yang haram. Contoh kita makan nasi tak habis, kita buang. Asal makan nasi tu hukumnya harus. Itu dikatakan israf. Berlebih-lebihan daripada perkara yang harus. Dia panggil israf. Orang kita semua panggil membazir. Membazir. Tu dia. Habis. Melainkan dengan mengetahuinya. Kita kena tahu takabur tu apa. Penyayang tu, yang ni, bakhil tu apa, kena tahu. Penakut tu kena tahu. Perkara yang lebihan pun kena tahu juga. Dan mengetahuikan barang ni tulis sifat. Dan kita kena tahukan sifat yang melawan akan takabur. Macam mana kita nak lawan sifat takabur tu? Tak nak bagi ada sifat takabur pada kita. Macam mana kita nak melawan akan sifat bakhil? Macam mana kita nak melawan ni akan sifat penakut? Kena belajar. Itu maksud dia. Barang di situ iaitu sifat melawan. Sifat yang melawan akan takabur, penyayang, penakut dan melebih-lebihi itu. Itu maksud dia. Jadi tak dapat tidak, kita nak memeliharakan daripada takabur, kedekut tadi tu, mestilah kita kena tahu benda tu. Mesti juga kita kena mengetahui perkara yang boleh melawankan dia. Boleh cegahkan dia. Macam mana? Macam mana kita nak mencegahkan daripada kita ni ada sifat takabur? Macam mana kita nak mencegahkan kita ni daripada ada sifat bakhil? Sekian. Contoh. Itu kena belajar. Habis. Maka wajiblah sikit lagi Maka wajiblah atas tiap-tiap manusia mengetahui akan dia, akan takabur, akan bakhil, akan penakut dan perkara yang melebih-lebih. Maka tak kala tu wajiblah atas tiap-tiap manusia tu mengetahui akan dia. Bila sebut mengetahui, wajib belajar. Belajar sampai tahu. Habis itu. Dan hanya sungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyidul Imam Al-Ajalu Al-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim akan sebuah kitab pada bicarakan perangai-perangai. Nanti kita sambung lagi minggu hadapan. Kita sambung lagi. Dan hanya sungguhnya. Berhenti stesen kita situ. Kita berhenti stesen kat situ. Baik. Dan hanya sungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyidul Imam. Bawah sekali tu tolong tanda situ. Tolong tanda. Dah sampai stesen besar. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah ibu sekalian. Jadi malam ni kita dapat pengajaran daripada ilmu kelakuan. Kita panggil ilmu kehidupan lah. Kita kena belajar ilmu kehidupan. Nak tahu kata sifat takabur macam mana, bakhil, kena belajar. Habis itu. InsyaAllah esok kita sambung lagi pembahasan kita pada pagi esok dalam ilmu tauhid. Jadi siapa-siapa yang nak ikut kitab pagi esok, kitab Baqaratul Amani pada pukul 10 pagi. Bersama dengan Tuan Guru Baba Zulkifli bin Tayyib. Guru saya insyaAllah. Beliau akan mensyarahkan kitab Baqaratul Amani. Kitab Tauhid. Kitab tu bagus Untuk macam kita ni, kita dah belajar halusi detail dengan kitab Tauhid. Boleh kita belajar esok. Free esok. Siapa-siapa minta. Saya tak buat dalam Google, dalam Facebook. Kami akan buat dalam Google Meet. Dalam Facebook tak buat Nanti takut orang nak tunggu mana ustaz ni tak buka Facebook lagi ni pukul 10. Tak. Kami akan buat melalui Google Meet. Siapa-siapa nak bertanya boleh terus tanya.
Saya dah setting dah. Esok hostnya saya lah esok. Saya nak memperkenalkan guru saya esok, insya-Allah. Baik, esok kita jumpa pagi esok, insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Sekadar itu saja, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.